Sebut tentang kaya, tuan-tuan sekalian ya, sebut tentang kaya, sebut tentang raja, sebut tentang apa pemimpin semua ya. Paling kaya. Saya baca ini saya teringat kalam Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitab Miftahul Sarairnya. Dia menyebut kami adalah raja. Dan kami adalah sebenar-benar raja dan tak ada raja kecuali kami. Oi. Cakap tu cakap hakikat ya. Cakap hakikat. Kerana apa setakat kekayaan saja tak heranlah. Begitu ya. Banyak orang ya. Ramai ya, untuk pengetahuan tuan-tuan ya, bukan satu dua orang ya. Bahkan ramailah datang pada kami nanti mengatakan ya. Jadi kita perlu sebutkan. Jadi biar faham. Jadi kalau yang tak datang sama kita pun dapat lebih tahu sikit. Ustaz, saya mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah mengatakan saya akan jadi raja pada akhir zaman. Oh, saya akan jadi pegawai tinggi Mahdi. Bos, alhamdulillah. Yang ada orang pula, Ustaz, saya mimpi sekian-sekian. Saya tanya kepada guru saya mengatakan begitu juga macam tadi. Yang ada pulanya apa, orang mimpikan saya. Orang mimpi jumpa Syekh Abdul Qadir Jalani, cakap mengatakan kau pergi tempat fulan-fulan, dia tu raja pada akhir zaman. Dia pemimpin orang kaum bangsa Melayu. Yang ada pulanya mimpi Rasulullah sendiri mengatakan bahawasanya saya adalah begini. Orang mimpi, sama ada dia mimpi atau orang mimpi ataupun dia mimpi, guru dia takwil, tapi pokoknya ceritanya begini. Baik tuan-tuan sekalian ya. Nombor satu, kalau dapat alamat-alamat gini, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Kita harap bahawa itu mimpi yang baik. Nombor dua, kau jangan nafi, tapi kau kena faham. Dia bilang saya akan jadi pemimpin akhir zaman, akan jadi pemimpin umat akhir zaman, akan jadi raja akhir zaman. Baik. Job title kau dapat dalam membership aja dah cukup bagus. Yang kau patut cemaskan ialah kau tak masuk dalam keahlian. Itu kau cemaskan. Kau kena senantiasa. Job title could be manager. Job title could be apa, director. Job title could be king. Job title pekerjaan tu, title kerjaan tu boleh jadi disebut sebagai raja, boleh jadi disebut sebagai menteri, begitu. Tapi pekerjaannya kau kena rela apa? Bawah Mahdi nanti mungkin banyak raja, taruhlah ada 500 raja. Semua bergelar raja dan semua adalah apa, dapat gaji sebagai raja. Gajinya dari Allah. Gajinya dari Allah ya. Dan tapi kerjanya apa? Dia raja, bahagian apa? Kasih makan ayam. Raja juga. Dia raja apa? Tukang apa? Tukang kesat abuk. Dia raja tukang apa? Tukang sabit rumput. Dia raja tukang apa? Tapi namanya raja juga. Raja juga tak? Jadi jangan kau sangka apabila Mahdi sebut kau jadi raja, kau terus kat nanti akhir zaman orang semua susah kau dengan tak tahu pakai tanjak, kau pun duduk dengan keris. Tidak, kau cangkul juga kau pegang. Namun kalau kau raja, kau tetap raja. Namun kau raja, kau tetap raja. Nombor satu, kau kena faham. Walau titlenya raja sekalipun, job scope-nya, job titlenya walaupun raja sekalipun, walaupun kau menjadi orang besar kanan dia sekalipun, tapi pekerjaannya tak semesti bersemayam atas singgahsana. Pekerjaannya boleh bikin apa, bantu simen pun boleh, nyawit pun boleh, apa pun boleh, apa pun boleh. Begitu. Jadi kita kena jaga dan kau kena hati-hati. Kalau engkau bilang, nanti percaya ke mimpi itu? Ana yakin. Padahal mimpinya kadang mungkin betul, tapi takwilnya kadang-kadang kita tak betul. Kadang-kadang mimpinya betul, tapi takwilnya tidak boleh tak betul. Satu. Dan sekali kalau mimpinya betul, takwilnya tak boleh tak betul. Kalau mimpinya betul sekalipun, tapi ana yakinlah Ustaz, ana akan jadi raja lah belakang hari. Ana sampai yakin 3 kali ana mimpi Rasulullah umpamanya lah. Kalau ente sampai tahap yakin sekalipun bahawasanya ente akan jadi raja pada akhir zaman, yakin, tetapi yakin ente itu baru sebut sebagai ilmu yakin. Yakin dengan pengetahuan. Ada pada diri ente satu perkara yang ente hakul yakin, iaitu ente berdosa. Ente tak jaga mata, tak payah jumpa Rasulullah cakap. Ente tak jaga mulut, ente tak payah mimpi jumpa Nabi. Hakul yakin aku orang yang dosa mata, hakul yakin aku orang yang dosa mulut, hakul yakin aku orang yang tak bangun malam, hakul yakin aku orang masih suka pandang gambar haram-haram. Semua itu hakul yakin. Maka sekarang kau ada 2 yakin. Ilmu yakin yang kau akan jadi raja akhir zaman. Ada hakul yakin bahawasanya kau mungkin masuk neraka juga lantaran dosa semua. Mana kau nak handle?
Yang ilmu yakin kau serah pada Allah Ta'ala. Kau serah pada Allah Ta'ala, siapa dia nak jadikan pemimpin, siapa nak jadikan pegawai Mahdi, Allah punya bebas, asal kau dapat dalam member dah cukup baguslah. Yang kau kena raih, yang kau kena jaga ialah tentang hakul yakin bahawasanya kau orang berdosa. Itu kau punya urusan. Itu kau punya urusan. Jadi jangan kau ingat bahawasanya kau mimpi jumpa Nabi mengatakan kau akan jadi raja akhir zaman, kau terus mendadik-dadik, kau rasa kau feel secure. Bukan. Itu satu informasi bahawa kau kena tobat. Itu satu informasi bahawasanya kau kena taat. Itu satu informasi bahawasanya kau kena malu. Itu satu informasi bahawasanya kau kena jaga dirimu. Diberikan kau satu ilmu yakin, namun kau kena semak dalam dirimu tentang hakul yakinmu, iaitu apa? Kau tetap insan yang berdosa. Begitu. Jadi kita tidak terus ana mimpi jumpa Nabi, Nabi bilang ana jadi raja, ana begitu. Jangan ya. Nabinya sendiri tak payah kau mimpi jumpa Nabi. Nabinya sendiri takut tentang husnul khatimah. Selalu berdoa ya muqallibal qulub. Nabinya sendiri masih bangun malam menangis-nangis sembahyang sampai bengkak kaki. Kau baru mimpi jumpa Nabi aja terus dah konon-konon jadi wali. Amboi. Jangan ya, jangan tertipu. Jangan tertipu. Kau kena faham maksudnya. Kalau kau mimpi jumpa Nabi mengatakan kau akan jadi raja, bermakna kau kena bersiap sedia untuk jadi hamba pada rakyat. Kalau apabila kau mimpi jumpa Nabi, kau kena tahu bahawa kau dapat kemuliaan, kau jangan lupa bermakna kau suruh dibanding dengan kau punya kejelekan. Kau jangan tak faham apa cakap Nabi itu, ya. Dan kau kena faham. Tak ada cakap Nabi, tidak ada mimpi jumpa Nabi atau cakap Nabi membawa orang jadi overconfident ataupun menjadi lalai, apatah lagi menjadi bangga. Bahkan setiap yang kau jumpa dengan Nabi, the message is kau mesti kena muhasabah diri. Whatever message, walau Nabi bilang kau akan ke surga sebelah aku sekalipun, kau dengan Abu Bakar tu satu level sekalipun umpamanya, whatever takwilnya, the message should be aku kena upgrade, aku kena taubat, aku kena minta ampun, aku kena pelihara diri daripada segala dosa. Begitu ya. Itu takwil yang kau tak boleh lepas daripada pasang. Banyak orang takut kita kadang mimpinya betul tapi pahaman kita lain. Mimpinya betul tapi takwilan kita lain. Tengok Baba Abdul Aziz bukan mimpi jumpa Nabi. Jumpa Nabi secara yaqazah rumah Habib Ali. Maka apa bikin jadinya? Insaf. Bahkan dia susah nak kontrol. 1 tahun dia sangka diri dia gila dan orang sangka dia gila. Saking kena kontrolnya itu. Saking kena kontrolnya. Baik, sambung baca kitab kita. Telah berkata Wahab bin Munabbih, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam kepada Firaun, dia berkata, janganlah kalian sampai tercengang keheranan oleh pakaiannya. Sungguhnya ubun-ubunnya adalah dalam kekuasaanku. Ia tak akan boleh berkata, memandang maupun bernafas melainkan dengan izinku. Jangan pula kalian terkejut oleh kemewahannya. Semua itu adalah perhiasan dunia belaka, di mana Firaun akan merasa kekuasaannya kalah oleh apa yang kuberikan kepada kalian. Tetapi aku tidak suka kalian demikian, maka aku jauhkan kalian dari yang demikian. Demikian pula aku berbuat kepada wali-waliku. Aku melindungi mereka dari nikmat seperti orang penggembala melindungi kambing daripada serangan yang menghancurkan. Ketika Allah Ta'ala perintah sama Nabi Musa, Nabi Harun, kau jangan heran tengok kehebatan Fir'aun. Kalau aku mau, aku boleh buat Fir'aun heran tengok kau. Boleh tak? Fir'aun dengan istananya, dengan hebatnya, dengan bala tentera, tiba-tiba Nabi Musa sampai depan dia, buka pintu istana, nampak istana Nabi Musa lagi besar. Boleh heran tak? Boleh. Allah yang jadikan Quran semua tu, dia tak boleh cakap tak apa kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang-orang sombong ya, kita tengok tau, dia punya sombong, aku nak tengok apa Allah Taala punya program dengan dia. Boleh adjust tak, macam remote control tu. Allah anggukkan dia, tak tahu dia angguk. Ya Allah ngantukkan dia, tahu dia menguap. Allah, boleh tu. Kita nak tengok apa Allah Ta'ala buat pada orang ni. Aku test. Tengok. Betul lah dia buat kontrol Allah Ta'ala. Sudah, maka biarkan sajalah. Pandang dia macam tu, mainan-mainan kucing-kucing bateri. Kan dia kucing bateri kan. Masuk bateri dia gini. Tengok, nanti bateri habis sendiri. Dia macam mana dia goyang-goyang kucing bateri pun, dia tak boleh goyang kot suka dia. Semua yang dia diprogramkan. Dia boleh kaki kanan. Kaki kiri dia tak boleh lompat, dia tak boleh tangkap tikus, dia tak boleh apa semua. Semua program movement. Maka orang-orang yang sombong-sombong, aku tengok apa perbuatan Tuhan.
fully under control. Fully under control. Therefore why you care? Kalau dia punya kontrol, dia sendiri fully under control. Maksudnya sini, kau jangan herankan Firaun, dia fully under my control. Allah Ta'ala sebut, kalau aku mau, aku boleh buat dia heran tengok kekayaanmu. Tapi aku haramkan yang sedemikian itu untukmu, untuk kekasihku dan untuk wali-waliku. Allah Ta'ala bahkan apa? Lindungi. Lindungi. Begitu. Allah Ta'ala lindungi. Lindungi makna apa? Benda bahaya tau. Bukan saja Allah Ta'ala tak beri lindungi, jauhkan. Lepas tu kau tengok wali-wali jauh daripada sifat-sifat yang sedemikian. Jauh daripada sifat-sifat yang sedemikian. Tengok kalau orang sombong-sombong ada, kau tengok dia sombong, kau tahu besok semua-semua dia kena remote control. Dia kena remote, tak payah bilang orang buat, tak payah apa, Allah hantar kuman aja, terus dah semua-semua tak boleh lawan. Sombong, kau perintah orang semua tapi sambil pegang tisu. Ingos dia pun dia tak boleh kontrol, nak keluar pun dia tak boleh. Ingos dia yang lembik tu, yang pun dia tak boleh nak kontrol. Dia nak keluar tengah meeting lah, depan dia punya klien pun pun akan meler juga. Dia nak keluarkan tak boleh pulaknya bumpet. Jadi pilek pun tak boleh keluar juga. Yang nak meler boleh. Semua ingos pun dia tak boleh kontrol lah. Kau jangan heran. Kau tengok orang besar-besar, orang sombong-sombong sangat lah ya. Yang kalau besar tak sombong pun tak apa juga ya. Yang sombong-sombong kau tengok aja, tak ubah macam kucing bateri. Dia pergerakan semua fully under control. Fully under control. Kau tak payah control, Allah dah control dia. Kau tengok Nabi Musa bilang, dia punya gerak, dia mencakap, dia kedip mata tu pun aku control. Dan kadang kita nak tengok, kita boleh pasang sikit, sekali-sekali kita pinjam remote control Allah Ta'ala. Ya Allah, tundukkan dia, aku pun anggap. Allah kedipkan mata dia. Kita tengok dia under control. Sudahlah, kau dah tak payah herankan sangat. Kau tak payah cemas sangat depan dia, tak payah berdebar sangat. Begitu. Itu satu cara tak hadap orang-orang sombong-sombong. Nanti pinjam remote control daripada Allah. Tengok Allah Ta'ala izinkan ke tidak. Nanti Allah izinkan. Nanti kita tengok, sudah dia under, bukan under control lagi, under remote control lagi. Sudahlah. Fully control. Jadi kau tak payah nak seram-seram sangat dengan dia. Dia sendiri under remote control. Tak sedar ya. Aku jauhkan mereka dari kelazatannya seperti penggembala menjauhkan ontanya dari tempat-tempat bahaya. Itu semua bukan kerana kecenderungan mereka kepadaku, tetapi aku menyempurnakan bahagian mereka dari kemuliaanku. Subhanallah. Bukan pasal Allah terhutang budi dengan wali-wali tu. Bukan Allah Ta'ala terhutang budi dengan wali-wali. Bukan kerana apa tahu. Itu semua bukan kerana kecenderungan mereka kepadaku. Itu bukan lantaran amalan mereka sikit, kerana hak mereka aku tunaikan. Hak mereka, hak taat mereka, hak patuh mereka, maka aku hak mereka iaitu apa? Diselamatkan daripada bahaya dunia, maka Allah selamatkan. Bukan pasal apa dia taat kepada aku, pasal aku sayang dia dan aku peliharakan. Itulah hak dia. Wali-waliku tak patut dapat dunia, maka aku tak beri dunia. Lepas itu mereka kalau dapat dunia pun had sangat. Mereka tak dapat dunia kecuali yang ada manfaat bagi akhirat. Untung ya orang gini ya, terpelihara ya, dapat dunia semua yang bersih punya, yang daki dunia, yang duri dunia semua dia tak kena ya. Baik. Wali-waliku berhias untukku dengan kehinaan, ketakutan, kerendahan hati dan ketakwaan yang tumbuh dalam hati mereka dan nampak dalam jasad mereka. Itulah hiasan mereka. Tawaduk, zuhud, ngantuk, letih, pedih. Itulah perhiasan wali-wali depan Tuhannya, dalam menghadap Tuhannya. Cantik dia di sisi Tuhan. Tuhan pandang zuhudnya. Cantik di sisi Tuhan, pandang takwanya. Cantik di sisi Tuhan, pandang tawakalnya. Itulah perhiasan pada wali-wali. Itulah pakaian yang mereka kenakan, selimut yang mereka perlihatkan, perasaan yang mereka rasakan, dan kesiksaan yang membawa keuntungan mereka. Itulah keinginan yang mereka harapkan,
keagungan yang mereka banggakan, dan mahkota yang membawa kemasyhuran. Jadi kalau mimpi jumpa raja, inilah mahkotanya. Itulah mahkotanya. Itulah job scope-nya. Job title-nya king di bawah Mahdi. Job scope-nya ialah khidmat pada umat. Pakaiannya compang-camping dan koyak rabak. Itu ya, begitu. Singgasananya boleh jadi bawah pokok getah. Begitu ya. Mana disuruh tidur, situlah kau tidur. Itu raja. Kalau kau betul nak jadi raja, be prepared for that. Kau jangan lupa, ini Nabi Isa punya zaman nanti. Nabi Isa sendiri tak ada rumah. Kalau kau tahu zaman Nabi Isa, kau kepingin nak minta istana. Mau faham. Kalau kau sampai mimpi kau akan jadi pemimpin, jadi raja, kau kena faham apa dia punya, apa gaya raja pada zaman Nabi Isa, zaman Imam Mahdi tu macam mana. Kau kena faham. Kau kena faham. Allah beri kemewahan pada Nabi Musa tak? Zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Nabi Musa. Allah beri kemewahan kepada siapa? Nabi Musa ke Fir'aun? Fir'aun. Nabi Musa dapat kemewahan tak? Nabi Musa dapat apa? Kebebasan, dapat kepayahan, dapat gangguan, dapat kesederhanaan, tapi dapat kemuliaan. Kalau Nabi Musa begitu, Nabi Musa pun tak dapat kebanggaan dan kemegahan. Begitu juga Nabi Isa. Kalau Nabi Musa tak dapat, Nabi Isa tak dapat, Nabi Muhammad tak dapat, takkan kau dapat? Takkan kau dapat. Kalau dari sekarang kau ingatkan kau dah jadi nak bertayang-tayang zaman Mahdi, na'udzubillah, dari sekarang kau dah tertipu. Kau kena faham. Kalau kau dikhabar bahawasanya kau akan jadi pemimpin, kau akan jadi pemimpin umat, amin, mudah-mudahan, aku pun sokong, mudah-mudahan kau jadi. Tapi kau kena tahu kedudukannya itu macam mana. Jangan kau ingat nanti kau akan bawa bendera dengan begini. Bukan dengan tawaduknya Tuan Imam Mahdi, ini capalnya. Bahkan begitu. Begitu gaya apa raja-raja dan pemimpin-pemimpin di bawah Sayyidina Imam Mahdi. Job title-nya king. Job scope-nya macam-macam lah kau boleh buat. Begitu ya. Gajinya apa? Doa dan nazrah daripada Imam Mahdi. Itu gajinya. Semoga Allah peliharakan anda. Semoga begitu. Itu dia punya gajinya. Itu dia punya gaji. Dan dinazrah oleh itu gaji. Orang lain tak dapat gaji, kau dapat gaji. Itu gajinya. Uniformnya, itulah pakaian yang lusuh-lusuh. Itu uniformnya. Pakaian kebesarannya. Begitu ya. Banquetnya, dewan santapannya, kalau ada roti kering, ya roti kering. Kalau tak ada, apa, sama menghadap. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah jamuannya. Begitu ya. Jadi kita kasih faham lah. Kita kasih faham ya. Ini yang apa, mudah-mudahan dapat jelas ya. Kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan